Projek Video Infografik Kumpulan 6. Keadilan tanpa diskriminasi pemacu perpaduan kaum. Berikut adalah kronologi kes rusuhan kuil Seri Mahamariaman. Apakah pengajaran dan nilai yang dipelajari daripada isu ini? Pihak berkuasa sepatutnya memaklumkan maklumat yang sahih kepada orang ramai dengan segera. Pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab perlu dikenakan tindakan yang lebih tegas. Pendekatan yang menyeluruh dalam menyampaikan maklumat boleh mengelakkan salah faham dan pertelingkahan. Proses mencari jalan penyelesaian yang melibatkan hubungan etnik tidak boleh dilengah-lengahkan. Semua pihak harus memastikan penyelesaian tersebut adalah adil dan tidak bersifat berat sebelah. Nilai pertama, toleransi. Nilai yang kedua, hormat menghormati. Nilai yang ketiga, adil. Nilai keempat, integriti. Nilai kelima, bekerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syarah Huda Nur Inani binti Dede Dasyano dan ini adalah refleksi daripada saya sepanjang melakukan projek ini. Tragedi rusuhan kuil Seri Mahamariaman yang membawa kepada kematian anggota bomba Muhammad Adib pada tahun 2018 mendapat perhatian daripada seluruh negara. Keputusan mahkamah yang menyatakan ia adalah perbuatan jenayah oleh dua orang atau lebih individu yang tidak dikenali sedikit sebanyak menimbulkan rasa ralat kerana tiada pelaku jenayah yang dijatuhkan hukuman. Bagi saya, keadilan untuk Muhammad Adib perlu dibela dan ini selari dengan rukun negara yang ketiga iaitu kedaulatan undang-undang. Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat, saya pasti bahawa undang-undang negara kita akan dapat memberikan keadilan yang sewajarnya kepada Muhammad Adib dan keluarga. Selain itu, sebagaimana rukun negara yang keempat, kita perlulah menjaga keluhuran perlembagaan negara kita. Setiap orang bebas untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing, akan tetapi tidak bermaksud rumah ibadat dan kawasannya boleh dijadikan sebagai tempat membuat rusuhan, seterusnya langsung mengganggu ketenteraman dan keselamatan awam dan menggugat kesepaduan rakyat Malaysia. Sekian refleksi daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan bagi pembuka kata refleksi tugasan projek video kami yang bertajuk Keadilan Tanpa Diskriminasi. Pertama kali, Alhamdulillah, syukur saya ucapkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kami dapat menyiapkan tugasan ini walaupun dibatasi masa yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian. Pada mulanya, saya dan rakan-rakan bimbang dan rasa tercabar untuk menyiapkan tugasan ini kerana pengetahuan sedia ada tentang hubungan etnik amatlah sedikit. Namun demikian, cabaran dan halangan ini tidak mematahkan semangat kami untuk
cuba menghasilkan tugasan yang terbaik bermula dengan mencari maklumat yang berkaitan melalui internet. Di sini kami dapat mencari nilai-nilai penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian, iaitu bersifat adil, bekerjasama, hormat menghormati dan berintegriti bagi mengelakkan timbulnya konflik. Semasa menyiapkan tugasan ini, kami telah belajar nilai kerjasama. Tugasan ini telah kami pecahkan untuk diberikan sama rata, terutama semasa penyediaan proposal video tempoh hari. Komitmen dan rasa bertanggungjawab sangat diperlukan semasa melakukan tugasan ini. Jika tidak, tugasan ini tidak berjaya disiapkan. Media sosial dan melayari internet menjadi sumber utama untuk kami menyiapkan tugasan ini. Berkat doa dan sifat toleransi dari setiap ahli kumpulan, kami berjaya melakukannya. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah, iaitu Encik Syahrizat, atas teguran dan bimbingan dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga dengan rakan seperjuangan saya, iaitu Syarah Huda, Erda dan Rosnani, kerana tidak lokek berkongsi ilmu sehinggalah tugasan ini berjaya disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Rosnani dari kumpulan 6. Saya akan memberikan sedikit refleksi mengenai kajian kami yang berkenaan dengan tragedi Muhammad Adib. Tragedi Muhammad Adib ini boleh dijadikan teladan yang takkan lapuk di telan zaman disebabkan Malaysia adalah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis bangsa dan kaum, bangsa Cina, Melayu, India dan pelbagai jenis etnik lain. Oleh itu, kita harap sedia maklum bahawa isu ini boleh ditimbulkan oleh pelbagai pihak untuk mengapi-apikan isu perkauman yang sememangnya sangat sensitif di negara kita. Dia boleh dibuktikan dengan insiden Kepala Negara pada ketika itu, Tommy Thomas, yang telah dikatakan mengambil kesempatan dengan tragedi ini dengan mempersoalkan kredibiliti kerana mahkamah dalam menjalankan prosedur inkuas dalam kes ini. Manipulasi affidavit beliau telah menimbulkan isu perkauman kerana jelas beliau hanya berpihak kepada kaum India sahaja pada ketika itu. Namun hasil kajian yang saya jalankan, saya mendapati undang-undang yang dijalankan tidak melibatkan emosi dan perasaan dalam penghakiman dalam kes ini. Hal ini dibuktikan dengan prosedur inkuas yang telah dijalankan selama 41 hari sebelum keputusan mahkamah dikeluarkan. Selain itu, berikutan kajian yang saya jalankan, saya mendapati tiada sebab untuk melibatkan isu perkauman dalam menegakkan keadilan yang dituntut oleh masyarakat dalam tragedi ini. Hasil kajian saya mendapati individu responden pertama yang telah bertindak untuk membantu Muhammad Adib ketika itu adalah bernama Naresh, seorang lelaki berbangsa India. Beliau telah meminta bantuan beberapa individu lain untuk mendapatkan bantuan bagi menghantar Muhammad Adib ke hospital terdekat. Tambahan pula, beliau adalah individu yang memangku Muhammad Adib ketika Muhammad Adib dalam perjalanan ke hospital terbabit. Nilai kemanusiaan yang telah ditunjukkan oleh saudara Naresh terhadap Muhammad Adib perlu dipuji dan dijadikan contoh kepada masyarakat kita. Ini bermaksud perbezaan kaum bukanlah jurang yang untuk kita memberikan simpati terhadap individu yang sedang ditimpa masalah. Akhirnya, dapat saya simpulkan di sini bahawa nilai bersatu padu ternyata masih utuh di kalangan masyarakat Malaysia. Walaupun terdapat jurang perbezaan kaum, namun pemikiran dan tindak balas terhadap tragedi ini masih mempunyai hikmah-hikmah yang dapat dijadikan teladan kepada kita semua. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat pertama kalinya saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan taufik dan hidayahnya kami dapat menyiapkan tugasan kerja lapangan hubungan etnik MPU 3112 ini dalam tempoh yang telah diberikan kepada kami. Sepanjang menyiapkan tugasan projek ini, kami telah banyak menerima pengalaman baru sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tidak kurang juga cabaran dan dugaan yang kami terima sepanjang menyiapkan tugasan ini. Namun berbekalkan semangat kecekalan, kami tempuhi segalanya dengan tenang dan sabar. Pada mulanya kami mendengar penerangan, penjelasan dan ulasan tentang cara untuk membuat projek video ini daripada pensyarah ketika dalam kuliah secara online. Setelah mendengar penerangan tersebut, kami mula berbincang untuk membuat kerja khusus ini di antara satu sama lain. Bagi mengkaji dengan lebih dalam untuk projek video ini, kami banyak mengadakan perbincangan dan kajian menyeluruh daripada internet. Selain itu, media sosial juga membantu kami dalam mendalami lagi isu kes kematian Muhammad Adib dan impaknya terhadap keharmonian sejagat. Setelah memperoleh maklumat yang dikehendaki, kami meneruskan langkah dengan menganalisis maklumat yang diperolehi daripada laman sesawang. Agak sukar bagi kami untuk melakukan tugasan ini kerana kami perlu memahami banyak terma-terma yang melibatkan badan perundangan sebelum kami dapat membuat kesimpulan tentang nilai dan pengajaran yang boleh diperolehi kesan daripada isu kes kematian Muhammad Adib. Berkat kerjasama dan ketekunan, kami berjaya juga menyempurnakan tugasan projek video ini. Proses pengumpulan maklumat dan pengalaman dalam mencari kesahihan sesuatu informasi amat berguna kepada kami, lebih-lebih lagi sebagai penjawat awam yang berkhidmat dalam Kementerian Kesihatan. Sepanjang proses melaksanakan tugasan ini, kami juga membuat pengagihan tugas mengikut kepakaran setiap ahli kumpulan. Ini bagi memastikan setiap ahli kumpulan tidak rasa terlalu terbeban dan seronok dalam menyelesaikan tugasan video ini. Nilai kerjasama yang dipraktikkan oleh setiap ahli kumpulan menjadikan kami saling melengkapi di antara satu sama lain. Oleh itu, dalam kerja berkumpulan yang ahlinya terdiri daripada pelbagai ragam dan karenah, seperti mana masyarakat sejagat yang berbilang kaum, sifat kerja berpasukan, bekerjasama dan kesepakatan sangat penting dalam memastikan matlamat dan wawasan dapat dicapai dengan lebih mudah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.